Aku jadi anak Kelantan. Menyelusuri laluan sutera yang menghubungkan rangkaian perdagangan antara benua sejak Empayar Dinasti Han telah menyuburkan resam budaya Cina di Malaysia. Berdasarkan kepada bingkisan sejarah, Cina Peranakan Kelantan mula berhijrah ke Tanah Melayu sejak abad ke-16. Kebanyakan mereka berasal dari daerah Fujian di Tanah Besar Cina era dinasti Qing. Majoriti mereka berbangsa Hokkien. Komuniti Cina juga mendakwa telah berada di Tanah Melayu sebelum kedatangan Laksmana Cheng Ho, iaitu sebelum wujudnya hubungan di zaman dinasti Ming. Selepas beratus-ratus tahun, mereka berasimilasi dengan masyarakat tempatan, menyebabkan kelompok ini mengubah budaya dan cara hidup orang Cina kepada budaya tempatan. Ada antara mereka memeluk agama Islam. Hubungan mereka dengan masyarakat Melayu seperti adik-beradik, dan ada antara mereka masih lagi mengekalkan tradisi budaya dan warisan dari nenek moyang mereka sebagai kaum Cina. Malaysian Chinese Muslim Association atau MAGMA antara pertubuhan dakwah yang tertua di Malaysia. Tujuan utama penubuhan persatuan ini adalah untuk menjadi pertubuhan dakwah Cina Muslim yang memfokuskan kepada mu'alaf kaum Cina di Malaysia. MAGMA Kelantan yang diterajui oleh Dr. Johari Yap antara insan yang tidak lekang menabur bakti bagi memastikan nasib komuniti Cina Muslim di negeri ini terbela. Mesyuarat rutin bersama ahli jawatan kuasa MAGMA Kelantan dijalankan setiap bulan bagi mengemaskini pendaftaran ahli seperti merancang aktiviti seperti menyalurkan bakul makanan kepada mangsa yang terjejas dengan wabak COVID-19, bencana banjir, bantuan perniagaan, rawatan dan lain-lain misi kemanusiaan. Lebih 26 tahun MAGMA Kelantan membawa panji Islam bagi menjaga kebajikan ahlinya. Bantuan sukarelawan, bantuan peralatan secara percuma, bantuan pinjaman tanpa faedah, bantuan zakat dan usaha dakwah badan bukan kerajaan ini tiada titik noktanya. Dr. Johari Abdullah atau Yap Guan Keng adalah seorang pensyarah kanan di Pusat Pengajian Sains Pergigian Kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia di Kubang Kerian, Kelantan. Penerima anugerah kencana dalam pendidikan, terutama dalam kecemerlangan bidang kesihatan pergigian, telah menjadikan beliau sebagai sumber inspirasi kepada kaum Cina mu'alaf di negeri Kelantan. Walaupun sibuk bertugas sebagai pensyarah dan banyak menjalankan penyelidikan saintifik, namun beliau tetap memikul amanah bagi menjalankan kerja-kerja dakwah. Kita dah banyak bantu ahli-ahli lah. Dan ahli kita tak semestinya Cina. Ada yang Siam, ada yang turunan daripada Sabah Sarawak. Dia asalkan mu'alaf je kami terima. Cumanya kita lebih fokus kepada Cina sebab kita nak tukarkan persepsi orang ramai bahawa masuk Islam ni masuk Melayu. So kita nak kekalkan mereka yang masuk Islam, kita kata boleh kekalkan nama Cina ataupun nak tambah nama Arab depan tu macam Datuk Presiden kita, Profesor Dr. Taufik Yap Yun Hin. Tak perlu bin atau binti Abdullah lah. Sebab bila dah tukar nama bin binti Abdullah ni, dia orang dah kata ini dah masuk Melayu. Sedangkan kita masih Cina. Tonggak MAGMA Kelantan yang membawa misi Islam untuk semua diterjemahkan dalam bentuk hubungan silaturahim yang berlandaskan syariat Islam. Dakwah yang diaplikasikan oleh MAGMA kepada mu'alaf sebagai satu usaha yang murni. Khidmat sosial yang dianjurkan oleh MAGMA disambut baik oleh etnik Cina dan kaum yang lain. Dr. Johari sebagai selaku pengerusi MAGMA Kelantan banyak menerima sumbangan dari pelbagai pihak untuk diagihkan kepada ahlinya, terutama saudara baru
yang terkesan dan hilang pekerjaan. Dakwah bilhal merupakan salah satu cabang kaedah berdakwah seperti mana yang digambarkan dalam Al-Quran dan sirah nabawiyah yang menyentuh kepada aspek akhlak, hikmat dan juga prasarananya. Konsep dakwah ini telah mula menunjukkan perkembangan yang positif. Makma Kelantan telah menyambut baik untuk meneruskan agenda dakwah ini. Antaranya, pengagihan bakul makanan kepada golongan yang memerlukannya. Suri tauladan serta sifat ambil berat yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tunjang utama kepada kejayaan aktiviti dakwah. Sebenarnya, dakwah bilhal perlu dijana dari setiap lapisan, sama ada individu, masyarakat, organisasi kerajaan ataupun bukan kerajaan. Selain sumbangan makanan, Makma Kelantan turut mendapat bantuan kenderaan dari agensi kerajaan dan perbankan komersial untuk menjalankan aktiviti dakwah. Hello, Assalamualaikum. Kak Zu. Kita on the way ni daripada Pejabat Makma nak pergi ke Bazar Tok Guru nak ziarah kedai Kak Zu lah. Sebentar lagi kita akan menuju ke Bazar Tok Guru, ziarah kedai Kak Zulaiha Chiu yang sejak full lockdown bulan 6 sampailah bulan 10 ni dah lebih kurang 6 bulan dah. 5 bulan terpaksa tutup kedai, tak nak buka. So kita akan ziarah lah, nak tanya khabar. Program Makma Kelantan seperti ziarah ukhuwah dan perkasa saudara Muslim pada tahun ini diteruskan mengikut kalender perancangan. Destinasi pilihan adalah Bazar Tok Guru yang terletak di Jalan Sultan Ibrahim, laluan utama masuk ke pusat bandar Kota Baru. Ia cukup terkenal di Kelantan sebagai syurga membeli belah bagi barangan runcit dan borong. Namun, apabila negara dilanda wabak COVID-19, bazar ini semakin sepi. Situasi puluhan peniaga di Bazar Tok Guru susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP disifatkan merudum dan ramai yang terpaksa menggulung tikar. Puan Zulaiha Chiu Abdullah yang kini berusia 60 tahun turut mengalami nasib yang sama. Beliau yang berasal dari Pulau Pinang dan berhijrah ke Kelantan mengikut suaminya dikatakan tidak mampu untuk membayar sewa lantaran tiada pembeli. Kemuncak wabak pandemik pada tahun 2021 telah menyebabkan beliau hilang terus punca pendapatan dan perniagaannya seperti nyawa-nyawa ikan. Mudah. Kalau kita ada masalah ke apa, kita pergi bagi tahu dia. Senanglah. Dia ada apa-apa sumbangan ke apa, ada macam apa, nak boleh pergi haji ke apa, dia bagi tahu dalam grup WhatsApp Makma. Jadi kita tahulah, jadi kita nak mohon pun senang melalui dia. Alhamdulillah hari ini kita berada di Bazar Tok Guru, boleh kita lihat kan. Kedai-kedai pun baru buka 2-3 hari ni je sebenarnya. Dan selepas 5 bulan ditutup dan bukan saja Kak Zulaiha Chiu, ramai lagi mualaf-mualaf bawah Persatuan Cina Muslim Malaysia Makma yang terjejas pendapatan dia akibat PKP yang berpanjangan. So kita bagi banyaklah bantuan dan bukan saja kita bagi dari segi food bank ataupun RM1 tetapi kita bantu juga macam Kak Zulaiha ni, kita bantu dari segi tunggakan sewa dia ataupun dapat tu untuk bantuan modal nak tambah lagi barang-barang sebab kadang-kadang barang dia dah terlekat 4-5 bulan tak boleh nak jual. So kita bantulah dari segi tu dan ahli-ahli lain pun macam tu juga. Ramai yang tak mampu nak bayar tunggakan sewa, tak mampu nak roll sebab duit yang ada tu buat makan selama ni dan dia tak ada sempat nak roll. So kita bagi batang kain lah. Kita bantu dari segi sewa dan modal supaya mereka boleh mulakan balik kehidupan macam sebelum COVID lagi lah. Muara sungai air berliku, pasangnya dalam melimpah ruah. Orang susah harus dibantu. Syiar Islam menerusi dakwah. Begitulah kehidupan manusia, saling melengkapi dalam kekurangan.
menyusuri kehidupan insan bernama Koh Kim Kyo mempunyai cerita tersendiri. Wanita yang berumur 49 tahun ini beragama Buddha, namun 4 daripada 8 anaknya telah memeluk Islam. Beliau turut hilang pekerjaan ketika penularan wabak pandemik melanda. Bantuan amat diperlukan, terutama untuk menyara 2 orang anaknya yang masih bersekolah. Yang menariknya tentang Koh Kim Kiok ni, 4 daripada 8 anak beliau merupakan Islam, dan masuk Islam 4 orang anak dia, yang 4 orang yang paling atas tu. Dan Puan Koh ni dia bekerja di kedai makan. Lepas tu seorang anak lagi kerja pasang pelamin. Lepas tu anak perempuan lagi seorang lagi kerja kedai makan juga. So bila PKP ni, 3-3 tak ada kerja dan 3-3 hilang pendapatan. So kita bantulah Puan Koh ni dari segi bantuan bulanan, di mana beliau boleh pergi ambil barang makanan di pasar mini milik Koperasi Masjid Sultan Ismail Petra di Kubang Krian, sebanyak RM200 sebulan selama setahun, sepanjang tahun ni lah. Sejak awal tahun lagi sampailah hujung tahun ini. Dan beliau boleh pilih lah nak barang apa dalam nilai RM200 untuk bulan tu. Dan kadang-kadang dia 2 minggu sekali, 2 minggu dia ambil RM100 dan 2 minggu lagi ambil RM100 lagi. Dan itu sikit sebanyak dapat bantu beliau lah. Dan masa PKP ni juga, dia kata sejak dah tak boleh nak kerja kedai makan, dia nak berniaga kecicilan, jual ikan, sotong, apa semua, dia minta bantuan modal. Dan kita ada bagi juga bantuan modal untuk beliau berniaga lah. Dengan harapan suatu hari nanti dia tak perlu lagi lah nak makan pun tak cukup makanan kat atas meja dapur kan. Setiap insan pasti hati mereka berbunga tak kala dibantu ketika di dalam kesusahan. Makma Kelantan menghulurkan bantuan agar mereka dapat keluar dari kelompok asnaf untuk meneruskan kehidupan. Walaupun Puan Koh bukan beragama Islam, tetapi ajaran Islam dalam mengajar umatnya agar tidak bermusuhan, malah perlu melakukan perkara kebaikan. Mai lalu anak akak yang kedua tu masuk Islam. Start tu Dr. Jo pun mai cari akak lah. Lepas tu Dr. Jo kira-kira lah. Nak kira batu di kedai lah. Kak ni tak boleh nak buat apa ni, nak kerja pun tak boleh. Nak harap jaga cucu lah ni. Sementara dia besar sikit. Tu lah. Kalau akak tak jaga, mak dia nak kerja macam mana? Nak nanggung bayar rumah lagi, kereta lagi, susu dia lagi. Ziarah mahabbah dan ramah mesra adalah konsep dakwah yang dapat membetulkan persepsi kaum Cina terhadap agama Islam. Kira lepas masuk tu selang dua hari macam Aisyah sendiri, Aisyah oyak lah sebab nak pakai tudung ya. Dia mula tu tak boleh terima, lepas tu dalam seminggu, tak sampai seminggu lah kira okey balik lah. Moga masa tu hidup sekali kan, sebumbung ke apa. Kira serupa je, lepas masuk pun serupa, tak ada orang beza. Cuma agama lah tukar. Hubungan ke apa, okey. Hayya ala salat. Hayya ala salat. Hayya alal falah. Hayya alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Indahnya bunyi azan yang dilaungkan sehingga sering terngiang-ngiang di corong telinga Wee Eng Cheng menyebabkan beliau melangkah ke Magma Kelantan untuk mengetahui lebih dekat mengenai Islam. Hatinya sudah terbuka luas dan cahaya Islam telah mula berputik subur di hatinya. Ungkapan syahadah, kalimah suci umat Islam bakal dilafazkan. Hati untuk nak bersyahadah bersama dengan pihak Magma Kelantan pada hari inilah. Alhamdulillah. So cuma saya nak tanyalah sikit yang bahawanya angka mari ni tak ada orang paksa untuk masuk Islam kan? Dengan rela hati, terbuka hati nak terima Islam. Angka nak masuk ni Islam ni memang sebab sendiri, bukannya sebab nak kahwin, bukan sebab apa-apa kan? Alhamdulillah. Kita ada 5 rukun Islam kan? Yang rukun yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimah syahadah. Sama macam logo Magma tu, yang kat tengah sekali tu ada tulisan Cina tu Nian. Nian tu maksudnya syahadah. So apabila angka mengucapkan 2 kalimah syahadah ni, dan memang secara automatik angka telah jadi orang Islam. Macam saya, macam Asmawi Wi, macam Muhammad Tan. Ni kita ni semua ni orang Cina ni. Orang Cina tapi agama Islam. Walaupun kita masuk Islam, kita tetap Cina lagi. Tak perlulah jadi bangsa lain, tak perlu jadi Melayu, kita masih boleh kekalkan identiti Cina, tapi gaya hidup, cara hidup kita sebagai orang Islam. So angka reader ni ada boleh rasa berdebar ke apa, tak ada lah. Tak ada lah. Okey, boleh angkat jari macam ni. Okey, ikut apa saya sebut lah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Is a messenger of Allah. Alhamdulillah. Sudah secara automatik lah angka sudah ikut kami semua jadi orang Islam. Dan tahniahlah kami ucapkan. Jadi dulu lagi kita tak masuk Islam lagi, tetapi kita ada macam orang Muslim pergi tandas lepas buang air tu, dia ada basuh dengan air apa, kita pun dah buat dah, kita ikut dah. Jadi kesucian ni kita ikut dah dulu lagi. Apa perasaan angka ni? Lagu mana? Sebab ke, terharu ke, gembira ke? Memang saya dah niat nak memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Dan kerana berada di sini, saya anggap saya diri sendiri macam anak angkat Magma. Ya, insyaAllah kita akan jaga, akan bimbing uncle sampai bila-bila. Nikmat Islam lengkapi kehidupan. Ia memandu manusia ke jalan kebenaran. Tio Chu Bei atau Puan Hidayah Abdullah berumur 76 tahun mula mengenali Islam sejak di bangku sekolah lagi. Beliau baru saja memeluk Islam pada umur 73 tahun. Beliau tidak pernah berumah tangga dan kini beliau tinggal bersama seorang pembantu rumah dan rakan yang setia menemaninya setiap masa untuk mendalami agama. Magma Kelantan sentiasa mengikuti perkembangan Puan Hidayah selepas beliau memeluk Islam bagi memastikan setiap mualaf mendapat bimbingan yang cukup mengenai ajaran Islam. Izwan Lee Abdullah, pendakwah yang bertanggungjawab menjalankan pemantauan susulan dan memberi bimbingan. Kita sentiasa bimbing. Walaupun macam Majlis Agama Islam Kelantan, dia ada kelas mingguan dia di Masjid Muhammadi. Dan kita sebagai persatuan yang jaga kebajikan ni pun, kita pun ada beri macam latihan one to one lah. Dan dari segi berdepan, beri penerangan. Sebab kalau pergi kelas tu mungkin ramai-ramai dia malu nak tanya. So bila datang pada kita akan beri penerangan lah secara bersemuka. Dan juga mungkin nak belajar fardu ain ataupun nak belajar Quran, nak baca, mungkin dia malu nak pergi kat kelas ke pada penggunaannya. So kita akan bimbing sampai mereka selesa, sampai dia boleh join lah pelajar-pelajar lain yang anjuran-anjuran NGO lain sekali.
Masyarakat Cina merupakan masyarakat yang paling banyak memeluk agama Islam di Malaysia jika dibandingkan dengan masyarakat lain. Ini menjadikan masyarakat Cina Mu'allaf antara komuniti Islam terbesar selepas masyarakat Melayu. Saya sembahyang, saya ikut imam. Sebab saya kadang-kadang sembahyang, yang kau buat apa dah ni? Jadi sekarang aku mau ikut imam ni, boleh tak? Itu saya ikut tu. Ya itu tu, yang kawan tu, saya ikut dia. Dia pun sembahyang dengan molek, saya ikut dia sampai ke hari ni. Puasa, ini puasa. Tak ada apa-apa itu. Saya puasa begini. Boleh puasa terus. Tak ada halangan apa-apa. Tak ada kelaparan, tak ada dahaga. Sebab dia ajar saya baca ini. Itulah. Hemat dari Allah. Kita sentiasa memberi pedahan kepada semua. Islam ni untuk seluruh umat di dunia ini. Walaupun kadang-kadang ada salah faham, masuk Islam, masuk Melayu. Tetapi kita akan memberi penerangan kepada semua agar mereka faham Islam, budaya tidak dipisahkan juga. Islam ini untuk semua. Magma Kelantan selaku pertubuhan yang mengadakan aktiviti serta program-program dakwah khususnya kepada masyarakat Cina Mu'allaf memiliki kemahiran dakwah yang tinggi. Perkhidmatan kebajikan yang terbaik kepada komuniti Cina Mu'allaf memerlukan komitmen yang tinggi dan bersepadu dalam memertabatkan Islam. Agak terperanjat juga. Yang beri sumbangan tu bukannya orang Islam saja. Ya? Ada bila kita nak keluarkan resit tu tengok nama India. India bukan Islam memberikan sumbangan untuk katil wakaf. Wakaf kepada penerima yang Islam. Dan kalau Cina bukan Islam tu memang ramai yang bagi sumbangan, bagi infak, bagi sedekah. Walaupun mereka bukan Islam, mereka bantu sebab dia nampak yang kita ni bantu, dan kita bukan bantu orang Islam saja. Yang Cina bukan Islam ke, yang India bukan Islam pun kita bantu juga. So bila mereka lihat kita ni sebagai satu badan kebajikan dan kita buat ni dakwah bilhal, so ramai yang menyokong dan alhamdulillah lah. So secara tak langsung kita nak tunjulkan bahawa Islam ni agama yang indah, agama yang baik, agama perpaduan. Islam menerapkan nilai-nilai sejagat dengan konsep satu Tuhan dan satu akidah menerusi refleksi kalimah syahadah. Nilai-nilai moral yang murni dititipkan dengan penuh kasih sayang. Indahnya syarat Islam yang perlu diamalkan sepanjang masa dan memenuhi fitrah dan citra manusia. Islam menyatu padukan ummah sebagai agama relevan sepanjang masa. Manusia yang terbaik di kalangan manusia adalah mereka yang bertakwa. Oleh itu, marilah kita sama-sama turun padang, prihatin dengan masyarakat sekeliling kita, terutamanya Mu'allaf, kerana mereka masih memerlukan bimbingan. Mungkin mereka tidak susah dari segi wang ringgit, tetapi mungkin juga dia perlu bimbingan atau kaunseling untuk bantu mereka lebih memahami lagi Islam. Perjuangan Islam memerlukan jihad dan keikhlasan. Lembaran sejarah banyak mengukir nama Mu'allaf yang menjadi tonggak dalam penyebaran Islam. Mereka tiada cita-cita kemewahan dan kuasa, hanya untuk mencari keredaan Allah yang Maha Kuasa. Satu lafaz kalimah thayyibah.